kalau dah datang ajal seseorang, ajal umat manusia dekat dunia ni, semua orang akan ada rasa dia menyesal. Lagi-lagi orang yang tahu dia bukan soleh dekat dunia. Dia tahu, bukan soleh. Maksudnya dia tahu dia banyak buat silap dekat dunia. Dia tahu yang dia can do better. Pertama yang dia akan minta malaikat maut tu adalah, kau lambatkan sikit je. Kau kasih aku lagi sekejap je. Malaikat akan tanya dia, kau nak buat apa? Lagi sekejap ni. Dah berapa lama kau dapat? Kau nak buat apa? Dia cakap, aku nak sedekah. Why? Why bang? Banyak amal. Kenapa tak cakap aku nak solat 2 rakaat? Aku nak baca Quran ke? Kenapa tak? Sebab sedekah adalah amalan yang paling senang dan besar ganjaran dia. Paling senang, besar ganjaran dia dan akan kekal dan selamatkan kita dekat akhirat. So instead of kita tengok orang-orang ni macam, yalah, manusia biasa, kita pun irritated kadang-kadang kita pun tak dikawal. Kita rasa macam kita pun nak makan, kita pun apa. Tapi hadis Nabi banyak, Al-Quran pun bilang, antaranya pun kalau kita sedekah takkan luar pun harta kita sebenarnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang dulu. Terima kasih. Coba saya mak saya. Cantik baju mati. Ni sama dia tengku atau dia Tengku aja cip. Tengku aja. Ada tengku punya band dengan apa boys tu? Apa Kurta Boys. Ni Nawaitu ke apa? Nawaitu lah. Macam COVID dia ada hari tu. 2 tahun lepas. Jauh betul. Tapi jauh campur lah. Jauh mana? Bapak jauh, bapak Jawa, mak Pakistan. Oh, Japa. Jauh Pakistan. Okay Ustaz, jadi kita santai kita berbual. Biasalah, dengan Ustaz tak lain pun kita berbual, kita relax, santai, it's about life and division. Macam mana kita hidup hari-hari, biasa, tapi bersandarkan agama lah. So dia santai, dia bukan majlis tazkirah pun, kita just berbual, kita bincang sikit. Cakap pasal, ni dengan Ustaz kita berbual pasal sedekah. Silakan. Konsep sedekah dalam Islam ni, dia very wide kan. So kita sampai kita senyum tu pun sedekah, insyaAllah kan. Kita gembirakan hati orang pun sedekah kan. Sedekah ada kaitan dia dengan, kaitan rapat dia dengan keikhlasan kan. So macam mana kita nak rasakan yang kita boleh buat sedekah tiap-tiap hari without rasa ni aku buat sedekah, ni aku buat sedekah kejap. Yang I think beside itu, kita semua tahu sedekah tu kita keluarkan uang lah, duit lah. Orang miskin kasih duit, orang miskin apa lagi selain daripada duit atau harta benda atau makanan yang kita boleh buat dan diterima sebagai sedekah. Chip Chip je. Chip patut Chip tau yang jawab soalan. Kita tanya Chip soalan Chip tanya kita soalan pula. Belajar sekolah lain, saya sekolah gambar. The interesting topic lah Cip, untuk kita bincang pasal sedekah ni. Lepas tu kita nak cakap sedekah ni dengan kehidupan kita. Sedekah ni dia sebenarnya satu perkara yang signifikan lah sebagai kehidupan kita sebagai seorang Islam, seorang yang beriman. Sebenarnya seawal surah Al-Baqarah tu kan, kalau kita tengok dalam Quran pun, seawal lepas surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat ketiga, Allah dah sebut dah tentang konsep infak ni, konsep sedekah ni. Kalau kita perhatikan betul-betul, Allah ada kat dalam ayat tu, dia punya ayat yang cerita pasal sedekah ni, wa mimma razaqnahum yunfikun. So yang membawa maksud, ya Allah kata orang-orang ayat Al-Baqarah yang pada awalnya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah cakap ayat Al-Quran ni akan menjadi satu pedoman untuk orang yang bertakwa. So Allah explain, ceritakan siapa ni orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa ni orang berjaya lah kat dunia kan, Allah beritahu kita. So antaranya adalah orang yang Allah kata Allah berikan dia, rezekikan dia, infakkan rezeki yang Allah kasihkan dia. Tapi kalau kita perhatikan bahasa Arab dia kat situ, Allah pakai past tense.
maknanya Allah pakaikan, maknanya Allah dah buat benda tu. Allah dah kasih. Tapi kita sebagai orang hidup dekat dunia ni, selalunya bila kita nak sedekah, bila kita nak kasih orang something, selalunya kita akan fikir kita ada something ke tak ada. Kan? Kita selalu fikirkan benda tu. Sedangkan konsep infak dalam Islam ni sebenarnya dia tak semestinya macam tadi abang sebut lah. Sebenarnya dia bukan pasal uang saja. Senyum pun dia boleh dikirakan sedekah, buat baik pun dikirakan sedekah. Pasal ini pun sebenarnya ada dalam hadis. Kan ada sahabat-sahabat dulu yang kurang kaya, kurang berada lah kurang berada, nampak sahabat-sahabat yang lain banyak duit, diorang cakap dengan Rasulullah, kita jealous dengan diorang. Kita jealous sebab diorang ada duit banyak, diorang boleh sedekah. Kita ni yang tak ada duit, macam mana kita nak sedekah, nak challenge diorang punya amal, kan? Saya pun tak ada duit dulu. saya ada duit monopoli banyak. Ya, so itulah. So bila Nabi cakap, terus Nabi kata sebenarnya bukan pasal wang je. Tadi macam abang cakap, sebenarnya itu hadis. Apa yang abang cakap tu sebenarnya hadis. Senyum pun sedekah. Kita buat baik pun sedekah. Apa-apa benda yang kita lakukan memang kerana Allah, itu juga adalah sedekah, kan? Dia cantik lah sebenarnya. Allah nak so bila kita sebut pasal yang tadi tu, secara tidak langsung sebenarnya menjadi orang kaya tidak semestinya dimuliakan, kan? Tak automatik akan mulia pasal dia banyak duit dia boleh bersedekah. Sebenarnya orang miskin boleh bersedekah lebih banyak daripada orang yang kaya ni. Bila dia contohnya dia berkhidmat untuk orang, dia contohnya dekat dalam bas lah, contohnya dalam bas orang tengah ramai, dia buatkan keadaan orang-orang kat sebelah dia jadi comfortable, selesa. Ini semua bentuk sedekah bang. Bila kita lakukan, angkat ni je lah, angkat batu tengah jalan-jalan, nampak budak kecil kat belakang tengah jalan baru tatih, takut dia terkena jatuh, kita angkat letak tepi. Sedekah, pahala besar, kan? So itu sedekah. So bila kita faham konsep sedekah tu, tahu apa tu sedekah, baru slowly kita tengok kat tempat keikhlasan tadi lah. Kita nak tengok kita buat ni kerana Allah lah. So bila kita faham konsep sedekah, sebab itu apa yang Allah cakapkan dengan kita, barulah kita akan buat semuanya kerana Allah. Bila kita cakap pasal ikhlas ni very, orang kata tricky. Lagi-lagi zaman metaverse sekarang semua metaverse semua dalam orang kata dalam social media, kan? Semua benda Facebook pun sekarang dah, nama dia pun dah tukar metaverse, kan? Kat dalam konon kita, kehidupan kita dalam online lah. Subhanallah. Semua benda dipamerkan, dan kebanyakan orang mempamerkan sesuatu perkara yang mungkin tak betul pun, kan? Maksudnya dia berlakon lah je, dia tunjuk apa benda yang best-best lah, kan? Tapi dia tak. Tapi sebenarnya kehidupannya secara keseluruhan orang pun tidak tahu. Ini juga boleh jadi bentuk sedekah, bang. InsyaAllah, kan? Bila contohnya bila kita post something, bila insyaAllah ini tak ada assignment, tak hebat-hebat macam ustaz-ustaz yang lain lah. Tapi misalnya benda ni orang dengar, dia dapat inspirasi. Dia dengar, dia rasa macam rupanya senang nak bersedekah. Sebenarnya nak buat baik pun, aku ada tiap-tiap hari tengok kat bawah tu, aku geram dengan orang tu. Selalu dia ni macam nak create enmity dengan aku. Mungkin aku boleh cuba berbual dengan dia, tengok apa masalah dia, mana sebenarnya mungkin kita boleh sedar sebenarnya tak ada masalah, kan? Pun bentuk sedekah juga. Subhanallah. So tu sikit lah yang saya boleh rumuskan ataupun ulas sikit lah. It's beautiful. Dia cakap macam yang tak semestinya orang yang berada tu yang sedekah, kan? Orang-orang yang miskin, yang tak ada, kurang berada, mungkin pahala sedekah dia lebih besar, lebih banyak. Which is very interesting. Kita jangan fikir pasal dia ada duit, tak ada duit je. Pasal which I think is very beautiful. Macam kita selalu cakap pasal apa yang kita ada, kita sedekah. Apa yang kita ada, kita sedekah. Yang kita tak ada, yang kurang, kadang-kadang kita rasa macam alamak ni tak cukup tak apa. Itu yang buat berat sedekah. Berat. But I think this is beauty pasal kita ambil daripada cerita pasal Sulaiman Piramli lah. Piramli. Dia orang yang the last money yang dia ada, kalau orang minta, orang perlu dia kasih. So which is beautiful. And I personally look at Piramli yang orang yang bersedekah berpanjangan. Because karya-karya masih kita absorb apa semua. Dan the beautiful thing about Piramli, saya kalau dengan kawan-kawan seniman saya, kita belum boleh sampai. Sebab susah kita nak cari manusia yang datang ke dunia kosong, pulang kosong. Piramli kita tahu Piramli mati miskin, tak ada apa-apa. So it's very good. Macam mana kalau sampai bila kau mati kau tak ada apa-apa. So kita mati tinggal macam kan, kita tinggal harta kan. Piramli is very good.
I think dia okay. Then keikhlasan this tadi kita berbual dengan Tadi kita ada berbual dengan Alfred juga pasal keikhlasan. Which is beautiful pasal ini soal sedekah. Itu sedekah ini yang saya pernah dengar ceramah dekat Malaysia lah. Dekat pasal sedekah. Example kita duduk kat kedai kopi. Kalau eating itu story. Duduk kat kedai kopi. Yang biasa kita duduk macam Kampung Glam ke Sultan Gate kita biasa duduk. Datang orang minta sedekah. Hari pertama datang cakap, okey, dah duit saya kasih. Kadang kita tak pandang, kita tak rasa macam tak apa, kita kasih. Kita tak fikir apa-apa pun. Ikhlas kita tak fikir pun, kita kasih. Kasih. Besok dia kita duduk, dia datang lagi. Kan? Kali kedua dia datang, jadi dia cakap, okey. Kali kedua dia datang, kita cakap, semalam kau dah datang aku dah kasih kau. Kan? Kali ketiga dia datang lagi, itu menguji keikhlasan. Kan? So, how do you see that macam mana kita nak butakan diri kita yang kita kasih walaupun dia ni hari-hari datang kat aku, hari-hari muka dia juga the same reason, the same topic. It's like macam ada sekali saya dekat New York pun sama. Ini negro kalau datang juga, brother can you help me? I just know my wife just besok saya jalan dia same whole story je. Cakap semalam kau ada cerita ni kau perlu buat. So but that's the thing macam kita akan sebagai manusia kita timbang kan. Jadi semalam dia datang cerita ni, nanti datang cerita ni. So how do you measure atau disiplinkan keikhlasan kita? Abang ni kira kalau seniman tanya soalan ni lain level tau. Lain level. Itu mendalam tu soalan tu bang. Dia bukan sembarang soalan Subhanallah. Allah berkati abang insya-Allah. Terpanggil abang pula lagi Cip Allah berkati Cip. Bagi aku rasa muda. Macam mana saya cakap okeylah, kita mungkin boleh tengok konsep sedekah ni. Bila kita kasih orang barang, kita sebenarnya tak buat dia favor. Sebenarnya dia tengah buat kita favor. Dia yang tengah buatkan kita favor, bukan kita buatkan dia favor. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kalau kita sedekah ni kita pertama tadi kan kita cakap pasal keikhlasan kan, nak kasih orang sebab Allah kan, bukan sebab kita nak kasih dia sebab kita nak tunjuk kita kuat, kita nak tunjuk kita banyak duit. Sebab kalau kita buat perkara tu sebab itu, Allah dah cakap pun dalam Al-Quran, benda tu tak guna. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun yatba'u khairun min sadaqatin yatba'u hadza. Allah kata cakap yang baik, kasih orang kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang tak baik, diikuti dengan perkara-perkara yang tak baik. Kita sedekah, ambil kau nak sangat duit kan, ambil kau. Kau nak duit kan, aku ada lah. Kau ingat aku tak ada duit ke apa? Sedekah juga ni. Tapi sedekah ni semua tak bermakna bagi Allah SWT kan, banyak duit. So kita nak cerita pasal sebenarnya bila orang ni datang, sebenarnya dia tengah kasih kita platform untuk macam Dr. Allahyarham Ustaz Ismail Kamus sebenarnya dia cakap kita kalau kaya tak guna. Kita kaya kat dunia ni tak guna, dia cakap. Sebab duit ni yang kaya kita sekarang kat dunia ni semua bukan milik kita, dia cakap. Bila nak jadi milik kita? Bila kita mula kasih kat orang. So bila kita kasih kat orang, itu yang akan ada kekal nanti dekat hari akhirat. Kan? So in fact, orang-orang yang bila datang dengan kita tiap-tiap hari ni, dia sebenarnya tengah kasih platform kat kita untuk kekalkan harta kekayaan kita ni pada akhirat. Untuk sampaikan amalan kita ni kepada Allah lah kan. Sampaikan sedekah ni Rasulullah kata, dan even dalam ayat Quran pun Allah cerita, nanti bila kalau dah iza jaa ajaluhum kan, Allah kata kalau dah datang ajal seseorang, ajal umat manusia dekat dunia ni, semua orang akan ada rasa dat menyesal. Lagi-lagi orang yang tahu dia bukan soleh dekat dunia. Dia tahu, bukan soleh, maksudnya dia tahu dia banyak buat silap dekat dunia. Dia tahu yang dia can do better. Pertama yang dia akan minta malaikat maut itu adalah, kau lambatkan sikit je, kau kasih aku lagi sekejap je. Malaikat akan tanya dia, kau nak buat apa lagi sekejap ni? Dah berapa lama kau dapat? Kau nak buat apa? Dia cakap, aku nak sedekah. Why bang? Banyak amal. Kenapa tak cakap aku nak solat 2 rakaat? Aku nak baca Quran ke? Kenapa tak? Sebab sedekah adalah amalan yang paling senang dan besar ganjaran dia. Paling senang, besar ganjaran dia, dan akan kekal dan selamatkan kita dekat akhirat. So instead of kita tengok orang-orang ni macam, yalah, manusia biasa, kita pun irritated kadang-kadang kita pun tak dikawal. Kita rasa macam kita pun nak makan, kita pun apa. Tapi hadis Nabi banyak, Al-Quran pun bilang, antaranya pun kalau kita sedekah takkan luar pun harta kita sebenarnya. Kita tengok sahabat-sahabat macam cerita, duit dah tak ada macam P. Ramlee tu semua. Mungkin saja saya pun tak kena P. Ramlee secara
personal. Mungkin saja berapa banyak pedoman-pedoman yang ada dalam karya-karya dia yang membuatkan dia kaya raya sekarang dekat dalam kubur-kubur dia, yang membuatkan dia nanti masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin, kan? Itu is the best explanation and definition of sedekah. Dia tak ada lah banyak duit pun, tinggal mula kosong habis kosong tadi macam mana cakap, tapi dia adalah orang yang paling kaya. Dia punya pedoman-pedoman orang jadikan tamadun, pedoman hidup lah, ketamadunan hidup ni subhanallah menjadikan orang lagi baik. Itu bukan ni ke? Bukan satu kekayaan yang luar biasa ke bang, kan? Amazing. Very wah, ni best So korang kalau aku buat muka sedih, terus sedekah aku makan sikit. Memang kekayaan. Ya, beautiful. Jadi kita berbual, ya banyak konsep kan, besar tau konsep sedekah ni. Betul bang. Dia sama dengan rezeki. Bila kita berbual dengan Ustaz Aiman juga, rezeki ni luas. Kita selalu nampak perspektif kita, duit, makan minum, rezeki sebenarnya lebih luas. Udara pun rezeki kita, family pun rezeki kita. So keikhlasan, sedekah ni pun dia punya konsep lebih luas. So it doesn't need money, tak perlu duit, kan? Sedekah very interesting, Ustaz. Betul. Ada apa lagi kita berbual lagi lah, sambung lagi. Kita ada time lagi sikit. Banyak sangat ni berbual Ya, saya ni pun orangnya bukan orangnya lah, maksudnya kita ni kadang-kadang kita macam yalah, jalan hidup kita mungkin tadi abang kata abang sekolah gambar, saya mungkin sekolah agama jadi jalan cerita kita ni beza. Dan saya pula yalah, kita ni jadi ustaz kan. Bila kita ni jadi ustaz ni apa orang kata banyak cakap lah kan. Bila jadi ustaz ni dia banyak cakap kadang-kadang ni macam faham pun ada lah. Kadang kita rasa kadang bila kita cakap ni kita rasa macam benda tu sebenarnya adalah satu dakwah untuk diri kita sendiri dulu. So bila kita cakap pasal sedekah ni, sebenarnya saya nak simpulkan adalah saya ni tak adalah kaya raya kan. Jadi saya pun rasa rata-rata kebanyakan asatizah, kita bukan memperkecilkan kehidupan asatizah tapi rata-rata pun asatizah ni gaji cukup bulan habis. Kadang-kadang tak cukup bulan dah habis. Kan? Saya tak ada bulan. Jadi maksudnya bila kita lihat perspektif sedekah tu daripada segi harta wang saja, memang kita akan rasa very limited. And sometimes kita akan fikir macam itu because kita punya ambience kan, kita punya suasana kehidupan dia macam tu. Lagi kat sini lagi banyak, lagi kaya duit, itulah definisi kejayaan kan kebanyakan orang lihat. Tapi adakah ia hanya satu-satunya ciri-ciri kejayaan kan? Dan again, kejayaan apa yang kita nak lah? Adakah kejayaan kat dunia saja yang kita nak? Of course nak kejayaan kat dunia dan juga nak kejayaan kat akhirat. Baguslah Allah kalau kasih bahagian kaya, banyak harta, waktu dia nak dapat kejayaan dunia akhirat daripada segi itu, alhamdulillah. Tapi kita pun tahu dekat dunia ni banyak orang yang tak kaya. Jadi sedekah ni dia juga adalah bentuk bagaimana untuk kita jadi kaya. Kaya tu bukan saja kaya dekat akhirat macam saya kata tadi, dia sebenarnya adalah bentuk kekayaan dekat dunia juga. Maknanya kalau kita tak ada duit pun macam cipat subhanallah, saya pun kira banyak cipat dah menyentuh kehidupan orang dengan latihan-latihan, dengan pengungsian yang santai tapi berisi masya-Allah. Ini semua adalah bentuk-bentuk bentuk sedekah yang saya kira macam apa cakap tadi, beautiful. Dia cantik tau. Dia kecantikan tu kita tak boleh explain dengan mulut. So lebih baik dia adalah sedekah yang meninggalkan kesan yang tak nampak pada zahirnya, tapi dia membentuk ketamadunan. Kan? Bagi saya itu adalah tujuan hidup kita, tujuan Islam sebenarnya pun kan. Islam, bagaimana Rasulullah SAW menukar ketamadunan daripada jahiliah kan, daripada tidak tahu, daripada mungkin kurang pandai kepada bijaksana, kepada pemimpin negara kan. Subhanallah. Ini konsep Islam lah. Islam ni dia daripada kita tak ada, kita ada. Bila kita ada ni bukan kita nak ada sendiri, tapi kita nak ada sebab kita nak jangkitkan keadaan ini ataupun keada-ada ini kepada orang lain. Ada bahasa Melayu macam itu maksudnya keberadaan. Betul. Maksudnya betul. Maknanya kita tak ada, kita ada. Bila kita ada ni, dia punya matlamat bukan kita ada sendiri kenyang, perut buncit sampai bila-bila, tidak. Tapi kenyang,
untuk diberikan kepada orang lain pun ada, orang lain pun mula kasih. Jadilah kehidupan dunia ni apa orang kata bermanfaat, apa happy ever after tapi that is fairy tale lah. Of course we don't get that in this Dia dunia. happy ever after, tapi after. Betul. Here after I think is one of the best sharing you share apa ayat yang ketiga tadi. So yang because it's past tense. Maknanya kita Allah dah kasih, kita dah ada. Sebelum kita ada, benda tu dah ada. Betul. So apa yang kita nak bagi, apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak share. So, semua dah ada. So ya, dia tak macam sebab macam tadi kan. Kita selalunya bila nak sedekah kita ingatkan kita nak kena ada dulu. Tapi sebenarnya kita dah ada. Tak payah duit pun. Tak payah apa pun. Kita dah boleh sedekah. Senyum pun tadi aku cakap. Senyum je. Senyum ni muscle. Senyum. saya jarang senyum. Okey. Senyum besar. Angkat apa-apa khidmat lah yang kita boleh kasih. Tenaga contoh. Tenaga pun kita boleh sedekahkan. Sekarang ni tengah sedekahkan tenaga ni. Amin. Kan? Tapi interesting pasal bila kita berbual share ilmu bukan share ilmu atau apa yang kita tahulah. Kadang and you see pasal apa you're doing a favor to yourself. Bila you share, you kasih tahu, sebenarnya you pun belajar sendiri kan. The most of the time is like that. Betul tak? Sama bila kita training, bila I share dengan kawan-kawan apa workshop ke apa, sometimes tengah share tu baru cakap, aku baru tahu benda ni hari. Baru terfikir benda tu. Because it come back to us. Alhamdulillah. Okay, nice talk, nice topic. Very laju je berbual banyak berbual lah. Okay, the last 5 minit ni kita dalam topik sedekah. Okay, kalau you nak kasih satu pesanan before you leave, before kita bye-bye, satu pesanan untuk semua orang lah, untuk family, untuk kawan-kawan, untuk semua yang menonton ni, satu pesanan tentang sedekah. Okay, what will be the line? Satu pesanan untuk sedekah. Saya kira tadi pun banyak dah Dah banyak cakap Satu special punya. Orang jangan lupa. Ini kena ingat. Bila kita nak lakukan sesuatu, bila kita nak sedekah, dia bukan quantity tapi dia quality. Orang ada 2 juta, orang keluarkan sedekah $200,000. Dengan orang ada $10, orang keluarkan $2. Mana satu yang lagi hebat bang? $2 tu lah. Yang $2 bang. Yang 200,000 tu pasal dia nak elak tax. Betul cakap. Tapi itu quality. Kita nak jadi orang yang $10 kita ada, $2 kita kasih. Kita tak nak tunggu kita ada 2 juta, 200 juta keluar pun pasal nak elak tax. Subhanallah. So bagi saya itu sedekah lah. Kita sedekah apa-apa dalam kehidupan, bila kita nak buat, kita nak kasih sesuatu, kasih yang berkualiti lah. Dia tak berkuantiti pun tak apa, berkualiti. Sikit tak apa, ikhlas, tapi benar-benar daripada hati. Itu yang Allah lihat. Amin. Itu yang akan menggegarkan jiwa, yang akan menggegarkan kehidupan orang untuk lihat perkara yang baik insya-Allah. Ya bang, minta maaf kalau saya ni macam faham berbual, tapi ini sikit-sikit lah. Selalu kita kalau kadang-kadang bila kita berbual macam faham, lama-lama kita faham sendiri. Betul. Saya pun sebenarnya sampai tahu. Kadang-kadang bila kita ajar budak-budak ni macam ajar kelas, kasih talk kan apa, diorang tak tahu tau, diorang rasa kita ni inspiring, tapi diorang tak tahu yang sebenarnya kita inspire by them. Dengan diorang pergi sungguh-sungguh tengok kita kalau pergi kadang-kadang kat sembahyang, saya terpaksa cakap lah benda ni. Kadang-kadang kita sembahyang Jumaat contohnya, sembahyang Jumaat kita kasih khutbah ke, kadang kita kasih kuliah dekat masjid, tempat memang untuk orang dengar kan, bukan platform-platform yang lain tau, bukan yang unconventional punya tau. Kat masjid, orang kadang belum time zikir dah zikir bang. Gini-gini kan? Kita pergi yang kat luar-luar ni, yang dia punya setting dia bukan untuk macam belajar agama. Diorang dengar daripada A sampai Z. Daripada kita rasa macam benda ni boring pun diorang dengar betul-betul. Diorang punya semangat tu yang inspire kita kan. Yang untuk kita terus to keep on going lah orang kata. Subhanallah, saya rasa itu sedekah diorang pada kita sebenarnya. Kan? Ya, itulah bang. Terima kasih banyak. Itu saja. Sama-sama kasih. Terima kasih atas peluang ni Sama-sama. Terima kasih melayan saya. Ustaz tak minum kopi. Betul kan. Kopi saya kena habiskan. Kopi mabuk nanti. Okey. Thank you.